Konsep sekolah bimbingan jalan kasih diperluaskan, membela nasib kanak-kanak jalanan dan terpinggir. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam dimulakan dengan perkembangan ini. Laporan siasatan akhir kemalangan udara pesawat Sabah Air berlaku pada 6 Jun 1976 mengesahkan tiada bukti berlakunya sabotaj, kebakaran atau letupan. Laporan itu menyatakan punca kejadian adalah disebabkan pesawat hilang kawalan apabila juruterbang mahu mendaratkan pesawat. Laporan itu juga mengesahkan juruterbang mempunyai lesen untuk menerbangkan pesawat itu. Pesawat juga diselenggarakan dengan baik dan mengikut jadual penyelenggaraan yang ditetapkan. Laporan akhir menyatakan tiada bukti mengaitkan nahas dengan kerosakan awal pada enjin atau kerana pesawat tidak diselenggara sebaiknya. Nahas yang dikenali tragedi Double Six berkenaan mengorbankan Ketua Menteri Sabah pertama Tun Muhammad Fuad Stephen dan beberapa anggota Kabinet Negeri. Antara dapatan yang dikongsi dalam laporan akhir tersebut ialah pesawat tidak melebihi had muatan ditetapkan, tiada pelan penerbangan, IFR difailkan seperti dikendaki oleh manual operasi untuk penerbangan melibatkan VVIP. Selain itu, jumlah beban bahan api tidak dimasukkan dalam log teknikal dan bahagian kerosakan log teknikal tidak dibersihkan mengikut amalan yang disyorkan. Laporan siasatan akhir nahas kini boleh diakses menerusi laman web Kementerian Pengangkutan seperti tertera. 59,230 penjarum KWSP telah memohon fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 setakat semalam. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan daripada jumlah itu hanya 27,705 ahli sahaja yang layak. Kenapa yang layak 27,705 orang? Kerana kita dah maklumkan bahawa hanya yang mereka berumur 40 tahun ke atas yang layak. Berarti yang selebihnya itu berumur 40 tahun dan ke bawah. FSA 2 yang sejak dibuka pada 7 April bertujuan membantu ahli KWSP mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan. Beliau turut menegaskan kerajaan kekal dengan pendirian tidak membenarkan pengeluaran KWSP meskipun ada cadangan supaya memberikannya kepada ahli yang benar-benar terdesak. Pengeluar Kereta Nasional Proton menawarkan pemeriksaan keselamatan 40 mata percuma dan pakej servis berharga RM150 bermula hari ini sehingga 31 Mei. Inisiatif ditawarkan melalui kempen Proton Rahmah 2023 bagi meringankan beban rakyat menjelang Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Proton merupakan syarikat automotif pertama yang menyokong inisiatif kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah. Saya harap syarikat-syarikat auto lain akan dapat mengikut contoh ini, terutamanya dalam musim perayaan ini untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan sedikit sebanyak bantuan. Selain model terbaru Proton, model terdahulu seperti Inspira, Wajah serta Wira juga boleh menikmati pemeriksaan kempen berkenaan. Fama diminta menyelesaikan segera isu kekurangan bekalan ayam di beberapa tempat bagi memastikan persiapan Aidilfitri tidak terjejas. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabut berkata Fama akan mencari jalan untuk menampung kekurangan bekalan itu. KPDNK mengumumkan iaitu untuk Hari Raya akan datang dan perayaan sepanjang sebulan Syawal nanti, insya-Allah makanan dan barang-barang makanan ada. Cuma kita pihak KPDNK akan mengawal di sudut harganya, tapi dari segi telur, ayam, daging, ikan, sayur, buah, beras dan susu segar akan mencukupi dalam perayaan ini. Beliau berkata demikian selepas program agihan berbulambuk di Putrajaya. Kementerian Pendidikan KPM akan memperluaskan konsep Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK ke negeri-negeri lain khususnya di Sabah dan Sarawak bagi memelihara pendidikan kanak-kanak jalanan dan terpinggir. Menterinya Fana Siddiq berkata SBJK menyediakan pendidikan formal untuk membela nasib kanak-kanak yang menghadapi masalah sosial tanpa dokumen tercicir dalam pelajaran dan anak yatim piatu. Usaha yang dilakukan KPM itu juga adalah untuk membina legasi pendidikan manusiawi dan seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan dan menghasilkan modal insan yang berkualiti.
InsyaAllah Datuk melihat mungkin dalam jangka masa panjang melihat untuk membuat perluasan konsep sekolah ini kepada di beberapa negeri yang lain lah, seperti Sabah dan Sarawak, mungkin juga negeri-negeri lain yang juga mempunyai isu-isu seperti inilah, khususnya yang terkait rapat dengan tanpa dokumen dan juga golongan rentan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis iftar santunan kasih di SBJK di Chowkit, Kuala Lumpur. Terdahulu pada majlis tersebut, beliau menyerahkan replika kunci kepada penolong kanan pentadbiran SBJK, Muhammad Zafrul Abdullah, sebagai simbolik penyerahan bangunan akademik fasa 1 sekolah itu. Jemaah Menteri mempersetujui skop Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat diperluas. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, ia bagi memastikan Malaysia berkeupayaan menjadikan dasar dan aspek pelaksanaannya yang mantap agar ekonomi digital dapat dinikmati semua. Langkah itu juga bagi memastikan sebarang permasalahan pihak industri mencapai solusi yang praktikal menerusi kolaborasi pelbagai kementerian. Jadi kita telah putuskan bahawa kita akan kembangkan skop itu bukan hanya untuk meneliti aspek-aspek dasar polisi, tapi juga untuk berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara yang praktikal dan masalah yang ditimbulkan oleh pihak industri sebagai contoh, kerana majlis ini mengumpulkan sejumlah menteri, dan bila kita sebut ekonomi digital, dia melibatkan bukan satu kementerian tapi pelbagai. Maka Majlis Ekonomi Digital dan 4IR ini mampu menyediakan satu ruang bagi kementerian-kementerian yang terlibat dalam ekonomi digital untuk menyelesaikan sesuatu isu itu secara bersama. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perhimpunan Bulanan dan Berbuka Puasa Kementerian Komunikasi dan Digital di Putrajaya. Program dihadiri seramai 400 kaki tangan dan agensi selain turut menyantuni 100 anak yatim daripada Pusat Jagaan Mesra As-Salam, Yayasan Nur Manzil serta Rumah Kebajikan dan Bimbingan At-Taqwa. Hadis sama Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ning Ching dan Ketua Setiausaha KKD Datuk Seri Muhammad Mentek. Jabatan Alam Sekitar dan Pejabat Daerah Seremban telah diminta untuk menyiasat aktiviti kuari dinilai berikutan pencemaran udara di Seremban. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata operasi telah dijalankan dan beliau telah menerima maklum balas berkenaan perkara tersebut. Mungkin menyumbang, saya tak kata itu penyebab, tetapi itu akan diberi perhatian yang serius. Sebab saya nampak daripada highway pun, kalau kita nampak memang nampak abuk dia, debu dia, Dan saya juga menyeru kepada penduduk di Negeri Sembilan supaya tidak membuat pembakaran secara terbuka. Saya elakkan daripada membuat pembakaran terbuka di berampiran rumah atau kebun. Buat masa ni kalau ada yang tengah usahakan kebun, elakkan daripada membuat pembakaran. Beliau menyatakan dalam sidang media pasca mesyuarat Exco di Seremban, syarikat kuari yang terlibat serta orang ramai diingatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti yang boleh menyumbang kepada peningkatan IPU. Isu pemilikan tanah Rizal Melayu oleh syarikat Bukan Melayu adalah di luar bidang kuasa Pejabat Tanah dan Galian PTG Negeri Perak. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad berkata PTG tidak boleh mengawal isu penjualan syarikat yang memiliki tanah Rizal Melayu kepada syarikat Bukan Melayu. Yang ni di luar kawan PTG, sebab PTG dia bukan boleh kawal orang jual syarikat. PTG hanya boleh kawal orang jual tanah. Tahu? Berlakulah beberapa peristiwa di mana asalnya tanah itu dimiliki oleh sebuah syarikat Bumi Putra. Kemudian bila status syarikat itu bertukar kepada Bukan Bumi, tapi harta itu masih lagi harta Rizal Melayu. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan Juadah Hari Raya 2023 Kerajaan Negeri kepada pasukan badan beruniform di bangunan Darul Rizwan Ipoh. Pada Selasa, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO menyerahkan satu memorandum kepada Jabatan Audit Negara berhubung isu pengurusan tanah Rizal Melayu di Perak.
itu, Kerajaan Selangor nafi dakwaan Tanah Rizal Melayu di Selangor turun mendadak. Sebaliknya menunjukkan peningkatan berbanding sebelum negara mencapai kemerdekaan. Sehingga Februari lalu, Tanah Rizal Melayu di Selangor seluas 162,508.97 hektar meningkat 29.1% berbanding pada tahun 1948 seluas 125,845 hektar. Mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Masih lagi dalam berita tengah malam. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemaduli ke majlis berbuka puasa bersama warga Angkatan Tentera di Masjid Khalid Al-Walid, Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. Program disertai 1,200 warga ATM. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua pada pukul 6.50 petang disambut Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Hassan dan Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afindi Buang. Program dimulakan dengan ucapan alu-aluan Panglima ATM diikuti sesi penyampaian ampun kurnia oleh Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kepada 50 anak-anak yatim. Majlis kemudian diteruskan dengan sesi berbuka puasa dan solat maghrib secara berjemaah sebelum Seri Paduka Baginda berdua berangkat pulang. Hadir sama Timbalan Menteri Pertahanan Aldri Zahari dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Dato' Seri Muiz Abdul Aziz. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN bekerjasama dengan hotel terpilih menerusi program kempen menyelamatkan pembaziran makanan My Safe Food. Menurut Timbalan Menteri KPDN Senator Fauziah Saleh, sehingga kini sebanyak 792 pek makanan melalui proses rekrut telah diagihkan kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Ya, di mana kita telah meletakkan 2 mesin retort di 2 hotel di Putrajaya, dan di 2 hotel itu kita berjaya buat retort pouch macam ni sebanyak 792 kita selamatkan, ya, daripada 2 hotel sahaja. Jadi dalam My Safe Food ini kita juga mahu meletakkan target kita 1 hotel 1 retort supaya kita boleh selamatkan makanan-makanan, ya. Beliau menyatakan selepas mengadakan lawatan di Bazar Ramadan Rahman, Bandar Baru Melimau, sehingga kini sejumlah 20.1 tan makanan dapat diselamatkan daripada pembaziran di Bazar Ramadan dan diagihkan kepada golongan sasar di seluruh negara. Pembayaran bantuan khas Aidilfitri 2023 kepada penerima layak di Pahang akan dilakukan secara berperingkat bermula hari ini dan dijangka selesai sebelum Aidilfitri. Kerajaan Negeri Pahang bersetuju menyalurkan sumbangan tersebut kepada 24,472 penerima dengan melibatkan peruntukan RM13,285,600. Dijangka sebelum Aidilfitri? Ya, sebelum Aidilfitri. Kita sebab jumlahnya banyak, ramai yang terlibat, dan saya minta supaya ianya dapat diselesaikan sebelum Raya Aidilfitri. Dan ada kaedah-kaedah tertentu lah, mungkin boleh contohnya pesara kerjaan. Ramai, mana yang kita boleh bagi secara bersemuka kita bagi, tetapi mana yang tak sempat itu mungkin mereka boleh ambil di pejabat daerah. Menurut Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, selain bantuan khas Aidilfitri kepada 6 kategori, bantuan lain akan tetap dihulurkan kepada penerima yang layak. 71 anak yatim daripada 2 pertubuhan kebajikan terima sumbangan pengurusan aset Air Berhad PAAB berjumlah RM20,000 bersempena bulan Ramadan dan Syawal. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PAAB, Zulkifli Omar berkata, sumbangan berupa cek, baucer beli belah, juadah berbuka serta duit raya diharapkan dapat mengukir senyuman kepada anak-anak yatim. Berharap dengan sumbangan ini ia dapat membantu pertubuhan kebajikan tersebut untuk mengharungi cabaran mereka menghadapi bulan Ramadan dan meringankan beban mereka untuk menyiapkan persediaan menyambut Hari Raya tidak lama lagi.
Kempen Shop and Share yang dianjurkan dalam kalangan kaki tangan turut berjaya mengumpulkan sumbangan barang runcit bernilai lebih RM5,000. Pengasas Pertubuhan Kebajikan Asnaf An-Nafi, Aisyah Muhammad, bersyukur sumbangan dapat memberikan kegembiraan agar mereka tidak dipinggirkan menjelang Aidilfitri. Hari ini dia datang, dia bagi voucher untuk anak-anak, bagi duit raya. Dia santuni anak-anak ni. So anak-anak kita pun happy. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Sementara itu, seramai 65 anak yatim dari Rumah Bakti Datuk Harun teruja diberi peluang memilih sendiri kelengkapan raya di Jekyll Mall, Kuala Lumpur. Program Anjuran Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB bersama Jekyll bertemakan Hari Raya Seluruh Hati BPMB yang memberi keceriaan berganda kepada anak-anak yatim apabila turut menerima sumbangan duit raya. Turut disampaikan cek RM5,000 bagi kegunaan Rumah Bakti Datuk Harun. Niat untuk bersedekah dan berkongsi rezeki dengan penduduk sekitar Bandar Gua Musang. Seorang pemuda di bandar utama menjual air jualannya pada harga murah dengan hanya RM1 sebungkus. Hasilnya dalam masa 2 jam lebih 500 bungkus air telah habis dijual. Menurut Ainun Muhammad Ikmal Abdul Ghani, 23 tahun, jualan jus mangga dan jus tembikai RM1 itu adalah cetusan idea daripada kenalannya. Inisiatif itu juga bagi menghargai pelanggan yang tidak jema menyokong perniagaan air balang yang diusahakan sejak setahun lalu. Banyak kali juga dia ayak, lepas tu 2-3 kali saya pun terus buat. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan buat lagi. Berapa lama dah jual air balang di sini? Saya jual bulan puasa je. Tahun lepas saya start. Sambutannya macam mana? Alhamdulillah. Habis hawa hari ni. Alhamdulillah hari ni habis hawa. Kebiasaannya air buah-buahan itu dijual pada harga antara RM3 hingga RM5. Ainun akan meneruskan perniagaan air balang itu selepas Ramadan nanti. Selain menambah menu baru, termasuk menu rahmah bagi meringankan beban masyarakat di sekitar bandar itu. Usaha mengurangkan sisa bahan pembungkus makanan dan minuman sepanjang Ramadan, SWN Environment menyeru orang ramai untuk mengitas semula bekas plastik yang digunakan. Ini termasuk membawa bekas makanan dan minuman sendiri ke bazar Ramadan. Langkah itu menurut pengurus besar korporatnya Muhammad Nurlisham Muhammad Nordin selaras inisiatif pengurangan penggunaan plastik sekali guna. Selain itu, sisa plastik yang dibilas boleh dikitas semula juga dapat memberikan insentif pulangan tunai kepada orang ramai melalui program Kita Semula Kita Recycle. Menerusi program itu, di Negeri Sembilan lebih 13,000 kilogram sisa plastik berjaya dikumpul setakat Februari lepas. Program itu bukan sahaja memberi peluang kitaran ekonomi setempat, namun turut membantu negara mencapai kadar kita semula sebanyak 40% menjelang 2025. Langkawi menjadi lokasi terakhir bagi siri jelajah Ramadan RTM edisi 2023 sebelum majlis penutup yang akan berlangsung di RTM Place hujung minggu ini. Bertunjangkan program kemasyarakatan, ia bermula dengan singgah sahur, gotong royong dan mengedar bubur pulut hitam. RTM mendapat kerjasama daripada Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Puspanita LADA, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. 2 buah masjid dipilih untuk edisi kali ini melibatkan Masjid As-Sofiah dan Masjid Al-Falah. Program ni berlangsung, saya tengok dia lebih kepada pendekatan dekat dengan masyarakat lah. Di bulan puasa ni apa semualah. Dan Alhamdulillah kami diberi peluang untuk bekerjasama dengan UKK Unit Korporat LADA dan juga RTM juga. Dan masjid kali ini dipilih ialah Masjid Al-Falah. Semoga kami harap dengan program macam ni kami lebih dapat membantu komuniti untuk lebih orang kata mengimarahkan bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada RTM sudi datang kampung kami mengadakan program macam inilah. Kami berharap dapat meneruskan program seperti ini ke masa akan datang lagi. Program sama turut menyaksikan seramai 33 orang dari kumpulan asnaf dan fakir miskin menerima sumbangan Aidilfitri. Ramadan bulan pengampunan. Antara keistimewaan bulan suci ini terdapat satu malam penuh berkat lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Malam teragung penuh kemuliaan yang dinanti-nantikan kedatangannya
yang hanya akan muncul pada 10 hari terakhir Ramadan. Untuk meraih ganjarannya, umat Islam dianjurkan untuk melipat gandakan ibadah dan memperbanyakkan doa. Kupasannya kita bersama wartawan JAKIM Amin Fauzi. Peluang untuk berada dalam 10 malam terakhir Ramadan tidak sepatutnya disia-siakan. Allah suka mendengar permintaan daripada hamba-Nya dan antara masa terbaik untuk melakukannya ialah pada bahagian terakhir malam. Amalan ataupun doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah mohon kepada Allah keampunan di atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Malah seluruhnya bulan puasa dan Ramadan itu sendiri tidak lain dan tidak bukan Syahrul Maghfirah, iaitu bulan keampunan. Ya, dengan puasa kita mohon keampunan daripada Allah dan malamnya menghidupkan malamnya juga dengan tujuan mohon keampunan daripada Allah. Itu yang paling afdal. Tiada hari tertentu dikhususkan bagi malam Lailatul Qadar. Namun menurut jumhur ulama, ianya akan muncul pada malam-malam ganjil. Malah Rasulullah sendiri beriktikaf di masjid sebaik memasuki 10 malam terakhir. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW bertanya, "Wahai Nabi Allah, apabila kami bertemu dengan malam Al-Qadar, apa doa yang kami kena baca?" Lalu Nabi mengajar kepada Sayyidatina Aisyah, mengajar kita semua satu doa, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maknanya, ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengampun dan suka memberikan keampunan, maka ampunilah dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Lebih istimewa, amalan sedekah yang dilakukan sekiranya jatuh pada malam Lailatul Qadar, pahalanya akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Malam Al-Qadar ialah malam yang mulia, malam yang diberkati dan diagungkan serta mempunyai banyak kelebihan. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Islam diberi peluang untuk merebut barakahnya 10 malam terakhir Ramadan ini. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan ibadah, doa yang tidak putus-putus, seterusnya memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Acara World Quran Haul esok dijangka dapat diikuti secara maya oleh kira-kira 1 bilion umat Islam di seluruh dunia. Program akan turut disertai Raja Permaisuri Agong di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak. Jelas Rektor UIAM Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Surah Al-Insan dipilih dengan tema memanusiakan manusia, sekaligus menjadi garis panduan untuk manusia agar sentiasa memperbaiki amal ibadat dan insaf. Kita ini hamba Allah. Majlis akan dimulakan dengan bacaan daripada Qari, perkongsian tadabbur dan resolusi daripada surah Al-Insan bermula ayat 1 hingga 31. Perkembangan sukan dimulakan dengan Sukan SEA Kemboja 2023. Barisan atlet olahraga dan renang negara diharap dapat menampung kehilangan 15 pingat emas yang dimenangi kontingen negara pada edisi 2021 di Hanoi, Vietnam. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Nasir Ali mengharapkan keajaiban dari dua sukan berkenaan. Berikutan ada acara yang tidak dipertandingkan di Phnom Penh. Jadi dua isu ini telah menyebabkan kita kehilangan banyak pingat.
Jadi kita terpaksa menambah atau mencari sukan-sukan lain dapat membawa emas bagi kita. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat pengurus pasukan Sukan SEA 2023 hari ini. Olahraga dan renang sememangnya menawarkan pingat paling banyak berbanding sukan lain dalam mana-mana tamasya sukan. Beliau juga mengharapkan kontingen negara dapat memperbaiki kedudukan ke-6 diraih pada edisi 2021 dari segi carta pengurutan pingat keseluruhan. Pada Sukan SEA 2021 Hanoi, Malaysia sekadar menambahkan saingan dengan kutipan keseluruhan 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa. Menjelang kejohanan badminton Piala Sudirman yang bakal berlangsung pada 14 hingga 21 Mei ini di Suzhou, China, skuad negara diletakkan sasaran sekurang-kurangnya mara ke super akhir, iaitu menyamai pencapaian pingat gangsa dalam edisi di Vantaa, Finland pada tahun 2021. Pengarah prestasi tinggi Akademi Badminton Malaysia ABM Dr. Tim Jones mengumumkan sasaran itu selepas menyenaraikan 20 pemain bagi saingan kali ini. Senarai itu turut menyaksikan gabungan barisan pemain di bawah naungan BAM dan pemain profesional. Of course, our target is semi-final, so we want to make sure that we have the strongest team to play. So this gives us the most weapons to choose from. So we want to try and keep flexible as well. So if we do decide to do any kind of scratch pairing, then we have that opportunity as well. Tamanya skuad Piala Sudirman Negara dijangka mengikuti kem latihan berpusat pada 2 hingga 10 Mei sebelum terbang ke China pada 11 Mei. Malaysia diundi dalam kumpulan C bersama Taiwan, Johan Piala Thomas India dan Australia. Pencapaian terbaik Malaysia dalam kejohanan 2 tahunan itu ialah piala gangsa pada edisi di Vantaa 2021 dan Guangzhou 2009. Sementara itu, BAM akan mencadangkan kepada jawatankuasa Road to Go RTG pelantikan legenda Dato' Lee Chong Wei sebagai pengurus pasukan RTG badminton ke Olimpik Paris. Menurut BAM, pelantikan itu wajar dilakukan memandangkan persediaan untuk Paris 2024 semakin diperhebat dengan kejohanan-kejohanan kelayakan bermula Mei ini. Presiden Tan Sri Muhammad Nozal Zakaria berkata, bekas pemain nombor 1 dunia itu dan pemenang pingat perak Olimpik 3 kali adalah calon yang sesuai untuk menjalankan tugas itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Menurutnya, Dato' Lee Chong Wei memenuhi semua kriteria dan tiada individu lain yang lebih layak menguruskan pasukan untuk mencapai misi emas di Paris. Sementara itu, Dato' Lee Chong Wei yang juga panel penasihat teknikal Akademi Badminton Malaysia gembira dengan kemungkinan memimpin prospek pingat emas negara. Beliau bersedia memainkan peranan membantu pemain kebangsaan untuk merealisasikan sasaran negara jika dilantik. Saingan dalam menaklukki satu lagi takhta yang menjadi buruan. Perlawanan bola sepak Piala FA 2023. Pusingan 16, Jumaat 14 April, Terengganu FC bertemu Melaka FC 9.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.